Buletin 1.30 18 Disember. Tajuk utama hari ini, Allahyarham Muhammad Adib selamat di Kebumi. Juga ujian KAFA UPKK terus cemerlang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita tengah hari ini dengan perkembangan jenazah Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang telah selamat dikebumikan sebentar tadi. Untuk itu kita terus saja bersama wartawan Kumaran Rajamani. Kumaran? Ya, seperti yang dinyatakan Allahyarham saudara Adib telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Saadah Kampung Terbengau, Kuala Kedah. Sebentar saja tadi, pengebumian berlangsung sekitar jam 12.30 tengah hari. Sebaik sahaja jenazah Allahyarham dibawa dari kediaman keluarganya yang terletak kira-kira 300 meter dari lokasi masjid, dan pengebumian Allahyarham Adib berlangsung dengan sempurna tadi, dengan dibantu oleh pasukan atau Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia yang telah mengatur gerak proses pengebumian sejak malam tadi, dan ia dilakukan dengan penuh istiadat kebombaan. Penghormatan terakhir yang diberikan cukup signifikan kerana setiap seorang anggota bomber yang hadir berpakaian lengkap uniform bomber bersongkok, dan selain daripada anggota bomber, pastinya yang hadir adalah kalangan kepimpinan Jabatan Bomber dan Penyelamat di peringkat persekutuan dan juga negeri. Selain itu, pemimpin-pemimpin kerajaan dan juga pembangkang juga dapat dilihat hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Selain itu, turut dilihat adalah kehadiran Mufti Negeri Kedah dan juga Mufti Negeri Perlis yang turut sama hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Saya boleh katakan tidak kurang 500 orang kalangan saudara mara, sahabat handai dan juga penduduk kampung serta kenalan Muhammad Adib hadir untuk majlis pengebumian yang berlangsung sempurna tadi. Dan ketika ini proses pengebumian telah selamat dijalankan dan sedang disempurnakannya sebenarnya ketika ini, di samping disolatkan sebentar tadi di masjid sama. Dan sebelum itu, untuk maklumannya, jenazah yang diterbangkan dari Subang tiba di Sekolah Kebangsaan Terbengau sekitar jam 10.30 pagi, dan kemudian jenazah dibawa ke kediaman keluarga Allahyarham dan diberikan peluang kepada keluarga dan juga saudara mara terdekat di tempat terakhir sebelum jenazah dibawa ke masjid ini pada jam 12 tengah hari. Apapun proses pengebumian Allahyarham Muhammad Adib berlangsung dengan sempurna dan telah disemadikan di kampung halaman. Saya kira itu perkembangan semasa yang saya boleh bawakan, ya, Zee. Kumaran, sebentar ya. Ya, Hello Kumaran. Ya. Bolehkah kita dengarkan sedikit bacaan talqin di lokasi? Baik. Saya serahkan untuk secara langsung bacaan talqin sekarang. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من إله إلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت disempurnakan. Dapat dilihat keluarga Muhammad Adib juga berada di sisi selain daripada kepimpinan Kementerian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pemimpin-pemimpin dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat. Saya kira itu dahulu ya, J. Laporan langsung dari Masjid Al-Sa'adah, Kampung Temenggau, Kuala Kedah. Terima kasih Kumaran langsung dari Kuala Kedah. Terdahulu, jenazah Allahyarham Muhammad Adib tiba di Pangkalan Udara Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Subang kira-kira jam 7.55 pagi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Pesawat diterbangkan oleh Lieutenant Colonel Muhammad Subri Mat Jais lepas kira-kira jam 8.50 pagi turut mengiringi jenazah ibu bapa Allahyarham serta beberapa pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat. Van Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang membawa jenazah anggota bomba itu meninggalkan pekarangan HKL jam 7.18 pagi untuk dibawa ke Jabatan Unit Udara JBPM di Pangkalan Aerot Sdn Bhd, Lapangan Terbang Subang. Turut kelihatan beberapa kenderaan awam dan bomba yang membawa ahli keluarga dan rakas tugas Allahyarham mengiringi van jenazah keluar dari IPFN ke Subang bersama kenderaan dan motosikal pengiring polis Diraja Malaysia PDRM. Terdahulu, proses bedah siasat, mandi dan kafan selesai kira-kira jam 5.50 pagi sebelum jenazahnya disembahyangkan selepas solat subuh di pekarangan IPFN oleh kira-kira 60 pegawai, anggota bomba dan beberapa orang ahli keluarga. Timbalan Pengarah JPPM Selangor Hassan Aswari Omar berkata, jenazah dikebumikan mengikut istiadat kebombaan di kampung halaman Allahyarham. Kerja menggali liang sudah siap dilakukan oleh anggota JPPM Kedah sebaik menerima berita kematian Muhammad Adib jam 9.41 malam tadi. Seramai 200 anggota dari JPPM Kedah ditugaskan bagi menyambut ketibaan jenazah dan menguruskan upacara pengkebumian sehingga selesai. Di Dewan Negara, ucapan takziah dizahirkan di atas pemergian Allahyarham Muhammad Adib. Ucapan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S. A. Vinivswaran melahirkan rasa sedih dan simpati terhadap pengorbanan Allahyarham demi keamanan negara. Saya dengan perasaan yang amat duka cita dan sedih mengucapkan takziah di atas pemergian seorang anggota bomba. Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim pada jam 9.41 malam tadi, 18 Disember 2018. Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim telah mengorbankan dirinya demi berkhidmat untuk negara. Beliau adalah seorang wira sejati, wira negara. Pengorbanan insan yang mulia ini demi keamanan negara amat mengharukan. Semoga peristiwa yang berlaku ini menjadi pengajaran buat semua rakyat Malaysia. Dewan ini turut merasa kesedihan dan simpati di atas pemergian Allahyarham yang berharap ahli keluarga dan seluruh warga Jabatan Bomba tabah dalam menghadapi pemergian Allahyarham. Sidang Dewan kemudiannya menyaksikan seluruh anggota beragama Islam membaca Al-Fatihah dan bukan Islam bertafakur selama 1 minit.
Pergerakan Pemuda UMNO dalam pada itu mendesak agar pendakwaan segera dilakukan terhadap mereka yang bertanggungjawab ke atas kematian Muhammad Adib. Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan, Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, demi keadilan, Pemuda UMNO mahukan siasatan dan pendakwaan menyeluruh dibuat dengan telus, adil dan tidak pilih kasih. Beliau turut mengingatkan semua pihak termasuk orang awam agar tidak sekali-kali mencetuskan apa jua bentuk sentimen perkauman mahupun agama susulan daripada tragedi ini. Berpegang kepada kenyataan yang dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri, tegasnya serangan pada 26 November lalu di Kuil Sri Mahamariaman tiada kaitan dengan agama mahupun kaum. Sebaliknya hanya berlaku pertelingkahan antara kumpulan samsing yang diupah pemaju dengan penganut agama Hindu Kuil berkenaan. Justru Datuk Dr. Ashraf memohon semua pihak bertenang dan memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Konsep kemenjadian murid yang pertama kali dilaksanakan dalam ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah UPKK mencapai sasarannya. 99.9% daripada 220,011 murid lulus mata pelajaran amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim berkata, pencapaian cemerlang itu sekaligus menunjukkan pelajar menguasai ibadat solat dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian. Kemenjadian murid bukanlah diukur melalui bilangan A atau banyaknya A diperolehi oleh mana-mana negeri ataupun sekolah ataupun pelajar, tapi ia diterjemahkan melalui amalan cara hidup serta pembudayaan nilai-nilai yang telah dipelajari di kelas kafah dalam kehidupan seharian yang dipantau dan diukur pada setiap waktu pembelajaran melalui sistem pentaksiran berdasarkan pada sekolah sepanjang masa pengajian. Harapan kami adalah untuk menjadikan UPKK sebagai sebahagian daripada tanggungjawab bagi menghasilkan warga negara yang seimbang dari sudut pendidikan dan cara hidup yang sempurna. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman keputusan UPKK di bangunan JAKIM Putrajaya pagi tadi. Selain itu, 99.8% murid lulus mata pelajaran Al-Quran, 94.4% lulus Jawi dan Khat, manakala 90.9% lulus Adab Akhlak Islamiah. Keputusan boleh disemak secara dalam talian atau melalui khidmat pesanan ringkas mulai jam 11 pagi. Calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan pada jam 3 petang di sekolah masing-masing. Seterusnya, seorang pelancong Jepun yang cedera ketika mendaki Gunung Mulu di Sarawak dibawa keluar dengan menggunakan khidmat udara dari pasukan bomba dan penyelamat jam 8.30 pagi tadi. Semasa pendakian, mangsa terjatuh menyebabkan punggungnya retak dan lebam di bahagian tulang rusuk. Mengikut laporan, Noda, 25 tahun bersama seorang lagi rakannya mendaki Gunung Terbabit pada 13 Disember lalu. Ahad lalu, semasa sedang mendaki, Noda tiba-tiba terjatuh. Akibatnya, mangsa tidak dapat bergerak serta memerlukan bantuan bagi membawanya turun. Keadaan semakin sukar apabila cuaca buruk sehingga usaha menyelamat ditangguhkan. Selepas disambung semula pagi tadi, mangsa akhirnya dapat dipindahkan ke kem 4 pendakian. Mangsa kemudian diterbangkan ke Hospital Miri untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kementerian Pertahanan merancang mewujudkan satu kertas putih yang akan dibentangkan di persidangan Parlimen tahun depan. Ujar Timbalan Menteri Liu Chin Tong, langkah bertujuan mewujudkan satu dokumen penyataan niat yang merangkumi garisan dan hala tuju yang menjadi strategi kementerian dalam isu keselamatan negara. Aspek industri pertahanan, sains dan teknologi, inovasi dan juga sumber manusia yang meliputi aspek kebajikan warga dan anggota dan veteran ATM. Ini semua akan dibawa dalam kertas putih. Dan Datuk Seri Yang di-Pertua, pihak kementerian juga akan mengadakan mesyuarat Majlis Veteran Kebangsaan yang pertama kali pada 24 hari bulan semenjak Akta Veteran 2012 diluluskan. Ini adalah salah satu langkah yang tak pernah dibuat walaupun Akta Veteran diluluskan pada 2012 di mana satu majlis veteran kebangsaan harus ditubuhkan dan ini telah ditubuhkan dan mesyuarat pertama akan berlaku pada minggu depan. Bantu
pengusaha kraftangan dan Mengulas mengenai allowance pelayaran untuk tentera laut, kata Liu, satu kajian akan dilakukan memandangkan ianya isu sama berikutan kekangan kewangan yang terhad daripada kementerian. Tubuhkan dan mesyuarat pertama akan berlaku pada minggu depan. Senarai ahli Turut diulas di Dewan Negara, isu sempadan maritim Malaysia-Singapura. Dewan diberitahu Malaysia mempunyai pertimbangan sendiri dalam menangani isu itu selain tidak akan terperangkap dalam konflik perang mulut dengan kerajaan Singapura yang akan mengadakan pilihan raya pada tahun depan. Kementerian Pertahanan tidak ingin masuk dalam war of words ataupun konfrontasi secara mulut dengan Singapura. Singapura memang ada pertimbangan dia ada mungkin ada pilihan raya tahun depan, dia ada pertimbangan dia untuk tersendiri. Tapi bagi pihak kerajaan Malaysia, kita tidak ingin ada war of words, peperangan secara mulut dengan negeri Singapura. Kita tak masuk perangkap tersebut. Memang tentera kita bersiap siaga, senantiasa bersiap siaga, tapi isu ini telah ditangani oleh Kementerian Luar dan juga Kementerian Luar akan bertemu dengan Singapura pada bulan Januari. Malaysia mencadangkan mesyuarat dengan Singapura untuk membincangkan isu ruang udara dan sempadan maritim yang belum selesai. Wisma Putra dalam satu pernyataan 6 Disember lalu juga memaklumkan kontak yang telah dibuat antara Menteri Pengangkutan dari kedua-dua negara untuk menyelesaikan isu sistem pendaratan instrumen ILS. Polis yakin telah melumpuhkan geng Estima Hitam susulan tertangkapnya 3 ahli kumpulan itu. Selain pecah rumah, geng Estima Hitam turut terlibat dengan kegiatan curi kereta di Pahang, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Modus operandinya, mereka ni akan hadir dan meninjau, memilih rumah-rumah yang didapati tidak ada penghuni. So mereka berpura-pura menghubungi pemilik rumah ketika berada di hadapan rumah sambil suspek yang bersama mereka, rakan-rakan sejenayah itu buka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah. Cara dia break in ni adalah cara mengumpil sliding door. Menurut Datuk Osman, ahli kumpulan terbabit berusia di antara 28 dan 39 tahun berasal dari Johor dan Perak ditahan di Rantau Panjang, Kelantan 4 Disember lalu. Daripada mereka, polis menjumpai sejumlah wang tunai dan pelbagai barangan berharga termasuk sejumlah barang kemas, jam tangan, telefon bimbit dan kunci kereta yang dicuri mereka. Turut ditemui semula kenderaan pelbagai guna MPV yang dicuri dan digunakan kumpulan terbabit untuk kegiatan jenayah. Kenderaan lain ditemui semula ialah sebuah Mercedes-Benz dan Toyota Avanza. Identiti ahli kumpulan terbabit dikenal pasti selepas mereka disyaki terbabit melakukan 3 jenayah pecah rumah di Kuantan akhir November lalu. Malaysia perlu menarik perhatian kerajaan Qatar untuk melabur di Malaysia kerana negara itu mempunyai dana pelaburan $400 bilion untuk disalurkan di seluruh dunia. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, sehubungan itu antara projek yang berpotensi untuk dilaburkan ialah pembangunan kereta nasional ketiga negara. Dalam kenyataan kepada Parlimen, Khalid berkata Malaysia perlu menarik pelaburan atau dana itu supaya orang Qatar atau kerajaan Qatar akan melabur di Malaysia. Antara projek yang dicadang untuk menerima pelaburan itu ialah projek kereta nasional ketiga. Khalid berkata untuk menarik pelabur luar, Malaysia perlu menunjukkan negara ini mempunyai projek yang menarik dan industri automotif yang berteknologi tinggi adalah satu pilihan baik bagi tujuan itu. Beliau berkata projek kereta nasional ketiga cetusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu perlu menjadi inisiatif pihak swasta yang mana ia terbuka kepada pelabur termasuk dari Qatar. Rangka Kerja Keusahawanan Nasional dijangka siap menjelang pertengahan tahun 2019. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, Nur Azmi Mat Said, ketika ini pihaknya dalam proses memberi input bagi menyokong rangka kerja berkenaan. We are also looking at how to enhance current programs that we have and also how to create new programs that will be beneficial to the development of SMEs in line with the requirements of new entrepreneurship frameworks. We will look into that. There will be more our engagement with industry players
associations, entrepreneurs to gather input so that we will have a very comprehensive, inclusive national entrepreneurship frameworks by mid of next year. Terdahulu berlangsung pelancaran Kertas Putih Pendigitalan PKS hasil MOU antara SME Corp dan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd pada November 2017. Hasil daripada tinjauan 1,469 responden PKS, hanya 32% menyedari revolusi industri keempat. Daripada angka itu, 69% menyatakan kesediaan mereka. Dalam pada itu, 37,429 PKS telah menerima manfaat daripada 28 program dikendalikan SME Corp berkaitan teknologi serta inovasi tahun ini dengan perbelanjaan RM217.33 juta.